Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke SRTV. Pengumuman 4 pemain yang bakal bersama Sabah FC telah selesai di-share oleh Sabah FC sendiri di Facebook page official mereka. Waktu pengumuman tu aku tunggulah untuk siapa pemain tu, macam pilihan raya rasa dia. Untuk menunggu siapa-siapa muka yang bakal menyertai Sabah FC bagi tahun 2023. Dan di video sebelum ni aku dah buatlah prediction aku untuk 4 player tersebut, dan alhamdulillah 4 prediction aku tu semua betul lah. Berdasarkan daripada gambar yang diorang share, yang diorang gelapkan muka pemain tersebut, letak tanda soal. So aku dan anak buah aku berjaya merungkai 4 player tersebut. Tapi untuk Gabriel ni aku tersalah ambil muka Gabriel. Niat dia sama Gabriel, tapi Gabriel lain pula aku masukkan. So ini adalah 4 player tersebut yang sah bersama Sang Badak bagi tahun 2023 untuk mengisi kuota import. 3 pemain import dan 1 adalah pemain Malaysia sendirilah. Itu berdarah kacukan. So aku sudah go through beberapa pemain tersebut. Aku dah share dengan kamu video dia mengenai sedikit latar belakang player-player tersebut. Macam kamu nampak sini, ini adalah official statement yang telah dikeluarkan oleh Sabah FC untuk pemain-pemain tersebut. So macam aku cakap tadi, Telmo, aku sudah buat dia punya Telmo, Jacob Injoku kah? Jacob Injoku nama dia ni sebenarnya, sama Daniel Ting. Aku sudah buat video tersebut di dalam video rumus aku. Aku dah share sedikit mengenai diorang punya CV diorang, apa yang telah mereka lakukan pada klub sebelum ni. So kecuali untuk Gabriel Perez lah. So di video ni 2 aku mau buat, iaitu share dengan kamu 4 pemain yang telah disahkan untuk bersama Sabah FC. 3 kuota import, 3 pemain baru telah bersama Sabah FC untuk mengisi kuota import yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur, iaitu sebanyak 9 import dan 1 pemain tempatan, iaitu Daniel Ting. So itu tujuan utama video ini, untuk aku share dengan kamu 4 pemain yang telah berjaya bersama Sabah FC. Dan seterusnya adalah mengenai share sedikit CV mengenai Gabriel Perez, apa yang telah beliau lakukan di klub terdahulu beliau sebelum menyertai Sabah FC. So apa yang menarik di sini adalah dengan signing Njoku dan juga Gabriel ni adalah merupakan 2 individu yang cukup muda juga, baru berumur 25 tahun. So kira macam masih bagus lah, masih berstamina lah, kecuali untuk Telmo dan juga Daniel Ting masing-masing berumur 30 tahun. Tapi walau macam mana pun kita tahu untuk beraksi di Liga Super Malaysia ni, biarlah 41 tahun pun kita masih boleh beraksi dengan cukup bagus seperti mana yang telah ditampilkan oleh Amri Yahya untuk perlawanan season lepas lah bersama Sabah FC. Anyway, untuk Daniel Ting, setahu aku status dia dengan Sabah FC adalah loan status. So tidak tahu apa jadi lepas tu. Mungkin juga dia akan mengikut jejak apa yang telah dilakukan oleh Stuart Wilkin, setelah mendapat minit permainan yang cukup bagus dan memberikan aksi yang cukup hebat bersama Sabah FC. Dan kita tengok apa juga yang telah beliau lakukan sewaktu berada di AFF Cup. So sekiranya Daniel Ting boleh melakukan benda yang sama, tidak mustahil Daniel Ting akan bersama kita lagi bagi season yang akan datang. So, okay guys, kita teruskan video ni dengan aku share sedikit mengenai kita tengok sedikit lah siapa Gabriel Perez ni. Dan aku ada tengok juga corak permainan dia di YouTube. Again, YouTube bukan aku boleh percaya 100% apa yang telah di-share di YouTube tersebut. Pasal klip video yang telah ditampilkan adalah permainan, benda yang bagus telah beliau lakukan. Tidak ada sebarang video yang menunjukkan kesilapan-kesilapan yang telah beliau lakukan. So ini adalah berdasarkan video tersebut ya, daripada pengamatan aku, dan aku dah tulis sedikit lah apa benda-benda bagus yang telah beliau lakukan. Okay guys, Gabriel Perez berumur 25 tahun, lahir pada 5 hari bulan 3 1997. Mempunyai ketinggian yang cukup bagus selaku defender, tu 178 meter atau 5 kaki 8 inci, menghampiri 6 kaki lah. Berasal daripada Brazil. Main position atau dominant position beliau adalah sebagai defense di center defense, dan beliau juga pernah beraksi untuk left back lah untuk beberapa perlawanan bersama klub beliau. Beraksi sebelum join Sabah FC, beraksi di Serie C Brazil. So kira macam level 3 untuk Liga Brazil lah. So daripada apa yang sebelum aku beritahu kamu itu, aku share dengan kamu ini. Okay, telah beraksi sebanyak 13 perlawanan bersama klub
terdahulu beliau menghasilkan 1 gol dan juga 1 assist. Minute play tak berapa tidak ditampilkan di Transfermarkt, begitu juga dengan gol participant. Tapi daripada yang aku tengok, so sekarang kita masuklah dengan apa benda yang menarik aku tengok beliau lakukan. Ada banyak poin aku tulis sini. So selaku defender yang mempunyai ketinggian yang cukup baik, dia mempunyai accurate header di mana dia mampu untuk mengawal aerial cover, mampu untuk menjaga aerial cover di bahagian defender dia, di mana banyak bola hantaran jauh, bola lambung ataupun corner ataupun cross yang telah dilakukan oleh pihak lawan banyak dipotong oleh beliau dengan melakukan accurate header dan juga clearance yang cukup bagus. Satu lagi, composure, di mana ketenangan beliau untuk mengawal bahagian defender walaupun di press oleh pihak lawan, masih juga mampu untuk mengawal keadaan dengan cukup bagus. Dia ni macam dia very alert lah dengan surrounding dia. Dia tahu siapa pemain yang bakal datang untuk cuba merebut bola. Dia tahu di mana pemain-pemain dia lain berada. So dia amat bijak untuk melakukan hantaran-hantaran sewaktu kena pressure oleh pihak lawan. Sewaktu lagi macam tadi, well read, dia mampu untuk membaca perlawanan, mampu untuk membaca gerakan yang dilakukan oleh pihak lawan. Daripada aku tengok video tu, dia seolah-olah tahu di mana bola itu dihantar dan di mana dia perlu berada untuk mematahkan serangan daripada pihak lawan. Dan good tackler jugalah, aku tengok cara dia tackle apa semua memang cukup bagus. Banyak tackle yang dia lakukan memang accurate dan tidak diberi sebarang foul ataupun kad kuning lah, daripada yang aku tengok video tu lah again. Dan satu lagi aku tengok corak pemain ni dia macam sesuai untuk apa yang OKS perlukan. Pasal kalau kita tengok cara permainan OKS bagi season lepas, dia meletakkan 3 defender untuk Sabah FC, di mana ketiga-tiga defender tu sewaktu Sabah menyerang, dia orang akan buat highland defensive tau, di mana ketiga-tiga pemain tu hampir berada di kotak tengah di padang tu sewaktu, sebab banyak permainan lah aku nampak begitu. So daripada apa yang video telah aku perhatikan juga untuk Gabriel ni, pasukan beliau pun menggunakan taktik yang sama. Sewaktu mereka menyerang, mereka menggunakan highland defensive, di mana defender mereka untuk klub terdahulu beliau lah hampir berada di bahagian tengah padang. So again, bagi aku, dia dengan apa yang aku nampak again di YouTube tu, dia sudah macam memang cukup familiar dengan tactical tersebut. Dan satu lagi, seperti mana yang aku cakapkan di awal video tadi, dia juga mampu untuk beraksi di bahagian left back, walaupun itu bukan dominant position dia, tapi at least sekiranya diperlukan untuk berada di bahagian tersebut, beliau cukup bersedialah. Dan apa yang kurang menyenangkan di sini aku nak pastilah sama ada lagi pemain yang lebih baik daripada beliau yang berada di pasukan beliau, ataupun mungkin dia kurang fitness, ataupun mungkin ada kecederaan yang telah beliau alami di penghujung, masuk penghujung macam dari start dari bulan 7 sehingga ke bulan 12, minit permainan Gabriel Perez ni di klub beliau agak berkurangan. Dia lebih banyak mengisi bahagian bench daripada turun. Kalau ada turun pun dalam 16 minit, 8 minit itu baru beliau dimasukkan. So ini aku tak pasti kenapa. Tapi kalau dikatakan dari segi injury, aku harap bukan pasal injury lah. Mungkin pasal ada pilihan yang lebih baik yang berada di klub beliau, membuatkan beliau tidak dapat disenaraikan sebagai kesempatan utama. Aku harap macam tu. Tapi kalau pasal injury, aku risaulah. Macam aku tak mahu nanti apa yang terjadi dengan Jackson defender kita tu masuk hampir penghujung perlawanan. Agak jarang kita lihat dia beraksi. Selepas dia injured, dia kembali beraksi beberapa perlawanan, lepas tu injured lagi dia balik. So antara benda selain daripada kita tidak mempunyai striker yang bagus, ketiadaan Jackson juga di perlawanan penghujung Liga Super dan juga beberapa perlawanan di Piala Malaysia tu agak membantutkan sedikitlah perjalanan kita untuk meneruskan prestasi bagus kita bagi tahun 2022 lepas. So okay, itulah dia guys, sedikit perkongsian aku mengenai 4 player yang telah dikatakan secara official bersama Sabah FC. Alhamdulillah, aku amat aku gembira lah dengan apa yang dirancang oleh Sabah FC untuk mendapatkan keempat pemain ni, especially Jacob Njoku.
Sebenarnya aku memang teringin untuk melihat Jacob Njoku bersama kita, dan alhamdulillah telah direalisasikan. Dan Telmo, Gabriel dan juga Daniel Ting adalah merupakan 3 individu yang aku rasa cukup sesuai untuk bersama Sabah FC juga. So okay guys, apa pendapat kamu pula? Aku juga ingin mendengar pendapat kamu mengenai new signing secara official Sabah FC bersama dengan klub kita bagi persediaan tahun 2023 ni. Adakah kamu rasa sesuai apa yang kita dapat ni, ataupun kamu rasa kita perlu lagi menambah pemain untuk mengisi depth squad kita bagi persediaan Sabah FC bagi musim 2023 ni? Silakannya di ruang komentar di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.